Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan menganalisis etika dan peradaban. Acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Di sini kita ada 3 presenter. Okey, presenter yang pertama adalah saya sendiri iaitu Muhammad Haziq Berosli, nombor metrik 23 DIB 20F1024. Baiklah, kita akan ke slide yang seterusnya. Next. Okey. Di sini kita akan menerangkan apa itu maksud etika. Okey. Perkataan asal etika adalah berasal daripada bahasa Inggeris yang disebut sebagai ethics. Ethics pula berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang didefinisikan sebagai sikap ataupun peribadi. Okey, perkataan etika dalam bahasa Melayu pula merujuk kepada ilmu yang berkaitan prinsip, akhlak ataupun moral. Etika juga berasal daripada perkataan Greek iaitu ethis di mana didefinisinya dari segi istilah bermaksud khusus kepada karakter ataupun perwatakan seseorang. Okay, terdapat tokoh-tokoh yang telah mendefinisikan etika. Contohnya di sini Glak yang telah mendefinisikan etika itu sebagai kajian moral. Dan manakala tokoh yang benar nama Chapman menjelaskan yang etika ni sebagai satu konsep asas perlakuan dan undang-undang moral yang betul. Etika atau moral ini merujuk kepada bidang maklumat yang mengkaji pelbagai masalah tingkah laku manusia. Seterusnya. Okey, baiklah. Sini sebentar tadi kita tengok apa itu maksud etika. Sekarang kita masuk pula kepada maksud peradaban. Okey, yang pertama iaitu adab. Apa itu adab? Okey, adab itu bermaksud bersopan santun ataupun bertata susila dalam perilaku dan tingkah laku dan di manakala maju tingkat kehidupan. Itu adab ni adalah salah satu kita punya orang kata apa? Salah satu kita punya perilaku kita punya tingkah laku yang kita tunjukkan kepada orang. Okey, kalau menurut kamus edisi keempat pula, dia ialah tingkah laku ataupun tutur kata yang halus, sopan, terbaik dan kita berbudi bahasa. Okey, dalam tamadun pula, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani serta rohani sesuatu bangsa ataupun masyarakat. Maksudnya peradaban ini dinyatakan dalam tamadun ni maksudnya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Maksudnya dalam kemajuan kita di dalam bangsa ataupun masyarakat. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat kepada acuan Malaysia. Okey, pada 16 September 1963, Malaysia telah pun dibentuk dengan Penyatuan Persekutuan Malaysia dengan Borneo Utara ataupun kita lebih kenali sebagai yang kita kenali sekarang adalah Sabah dan juga Sarawak. Okey, persekutuan baru ini dinamakan sebagai Malaysia iaitu sebuah negara yang berada dalam Commonwealth. Kejayaan dan pembangunan negara Malaysia ini berkait rapat dengan kestabilan politik, kawalan modal insan dan akal umbi mereka. Okay, sangat tidak dinafikan bahawa kekuatan Malaysia terletak kepada kemampuannya untuk mewujudkan kerangka kerja untuk menguruskan komuniti berbilang budaya dan dapat dipisahkan antara keamanan dan kesejahteraan. Oleh itu, Malaysia mempunyai acuan tersendiri dalam mengatasi dilema penyatuan nasional dan integrasi nasional. Okey, sekian saja daripada saya. Kita akan ke presenter yang seterusnya. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sabri, nombor metrik 23 DIB 20S1022. Okey, saya akan terangkan penghayatan etika dan peradaban acuan Malaysia. Pertama, penghayatan etika dan peradaban dipengaruhi oleh sejarah, struktur sosial dan biografi. Yang kedua, penghayatan etika dan perpaduan mengikut acuan Malaysia. Yang ketiga, tahap penghayatan masyarakat berdasarkan susun masa
evolusi sejarah, iaitu etika berciri moden diperkenalkan pada era kolonial Eropah. Seterusnya, konsep adab dan adat, adat istiadat dan adat resam dan pada era prakolonial. Seterusnya, gabungan dua bentuk etika tradisional dan moden tergarap pada era pasca kolonial. Yang keempat, penghayatan terhadap etika dan peradaban telah tersulam dan dalam acuan Malaysia. Next, proses sejarah. Kedatangan Islam dan peradaban Melayu. Kesultanan Melayu. Yang pertama, Sultan dibantu oleh golongan-golongan bendahara, temenggung dan sebagainya. Yang kedua, membentuk cara hidup dengan mengamalkan budaya dan agama Islam. Itu bagi Kesultanan Melayu. Satu, pengaruh agama Islam. Yang pertama, perkembangan tulisan Jawi dan Arab. Ini adalah proses-proses sejarah lah, kedatangan Islam dan peradaban Melayu. Next. Yang kedua, kedatangan Portugis dan peradaban dari Barat. Yang pertama, kewujudan pelbagai kaum. India dan Cina dibawa masuk dan dijadikan warga negara. Yang kedua, pelbagai budaya dan agama. Wujud pelbagai budaya dan agama seperti Buddha, Kristian, Hindu dan sebagainya. Contohnya ni lah, India dan Cina dibawa masuk kat Malaysia kan, jadi warga negara. Lepas tu wujudlah pelbagai kaum. Sebab India dia punya agama apa? Hindu. Cina agama dia apa? Kristian lah. Macam tu lah. Lepas tu seterusnya, sistem raja berparlimen. Sistem raja berkuasa penuh kepada sistem raja berparlimen. Seterusnya, raja diasingkan kuasa untuk menjaga al-ihwal agama. Macam sekarang sama. Tapi sekarang sistem raja tak ada kan, diganti dengan sultan. Sama lah tu. Kalau dulu raja ni dia berkuasa dekat ni. Macam tu lah. Seterusnya, diperintah oleh sistem demokrasi. Next. Struktur sosial. Sebenarnya saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afil bin Syarulzi. Nombor metrik 23 DIB Dr. F 018. Ini saya akan bentang pasal struktur sosial. Struktur sosial dari aspek individu sangat penting dalam menjaga tentang tatanan kehidupan. Yang kedua, mendapat faedah dari segi fizikal, ketenangan jiwa, perasaan serta mempunyai kepribadian yang baik. Yang kedua, keluarga. Mempunyai peranan yang besar dalam mendidik ahli keluarga. Hal ini sebab raja ni ialah orang yang paling dekat dengan kita. So, nak didik dengan orang terdekat kita mana dengan orang asing, kita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Sebab tu kita kena didik dalam ahli keluarga. Yang jadi mudah. Yang kedua, individu atau ahli yang paling dekat. Yang ketiga, menjadi contoh utama kepada individu. Macam orang tu baiklah kan. Kita jadikan contoh, jadikan dia teladan. Kalau macam umat Islam, Nabi Muhammad tu kita ni contoh yang teladan kita. Kalau kita nak jadi contoh pada orang, kita pun kena berbuat baik, kita pun kena selalu memarah nahi munkar. Yang ketiga, masyarakat. Membentuk persekitaran yang bersih. Dapat memelihara kesejahteraan dan ketentraman awam serta memelihara nilai-nilai dalam kalangan komuniti yang berterusan. Yang kedua, meningkatkan kredibiliti dan reputasi yang baik. Next. Biografi riwayat bapa kemerdekaan. Nama diberi almarhum Sultan Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ini almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dilahirkan 8 Februari 1903 di Alus Kedah. Memupuk keutamaan kembangan beliau memupuk
kerjasama antara kaum dan mencapai persetujuan atas perkara-perkara asal. Yang kedua, berusaha dengan yakin, sabar dan tawakal dalam menyatupadukan kaum-kaum. Kat sini kita dapat tengok dia punya usaha tu, time dia nak dapat kemerdekaan. Syarat dia kan dia hilangkan semua resis, sebab tu dapat merdeka sebab kaum lain semua tolong Malaysia ni, semua resis. Tu dia dapat menyatupadukan kaum. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa Melayu dan NCA. Banyak memberi sumbangan kepada rakyat. Yang terakhir, mempunyai dasar etika seperti menghormati, bertimbang rasa dan bertoleransi. Sekian daripada grup kami. Terima kasih. Selamat.